Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf semua, biasalah kan ada gangguan sedikit bila kita berada di dalam teknikal ni, ada isu lah teknikal. Background pula ada masalah, minta maaf ya. Okay, selamat datang pada selamat datang kepada tetamu-tetamu kebicara pewarisan pada malam ini. Alhamdulillah, malam ini merupakan edisi yang ke-11 yang membawa tajuk Hibah lil Wakaf, membina saham abadi. Satu tajuk yang pada saya sangat memberi manfaat kepada kita sebagai seorang Islam khasnya. Okey, sebelum program ini bermula, mohonlah semua penonton untuk like, untuk share page Kausar ni, bicara pewarisan kepada sahabat-sahabat, kepada kawan-kawan, kepada geng-geng setaman, untuk kita bersama-sama mendengar perkongsian pada malam ini. Boleh juga like, love lah, banyak-banyak ke like, banyak-banyak supaya menandakan tanda sokongan terhadap bicara pewarisan pada malam ini. Okey, mohon saya untuk cek di ruangan chat kalau ada siapa-siapa yang apa khabar boleh beritahukan siapa beri sokongan ruangan chat. Okey, alhamdulillah. Hajah Lin, Cik Muhammad Yusairi, Farhana. Apa khabar semua? Saya bersiaran daripada Johor Bahru ni. Okey, boleh saya perkenalkan sebelum saya mulakan dulu, saya ingin perkenalkan dulu diri saya, iaitu moderator anda pada malam ini. Nama saya adalah Puan Ili Sabrina binti Abu Bakar. Saya adalah seorang da'i profesional mawarih daripada Kausar Wealth Management. Alhamdulillah, hari ini adalah satu istimewa sebab kita bukan sahaja bersiaran langsung di page Kausar Wealth Management, kita juga bersiaran langsung di page Wakaf An-Nur. Okey, kalau kenapa pada yang di page Wakaf An-Nur, mohon boleh like, boleh share pada kawan-kawan, pada sahabat-sahabat, sebab hari ini kita akan bercerita tentang hibah lil wakaf. Bagaimana cara kita berhibah, kita membuat hibah untuk berwakaf kepada dengan harta-harta kita. Okey, tanpa melengahkan masa, mohon saya untuk menjemput tetamu khas pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Bahrin, iaitu pengurus besar Wakaf An-Nur, untuk bersama-sama kita dalam bicara pewarisan hibah lil wakaf, membina saham abadi. Silakan. Apabila seorang Muslim meninggal, maka amalannya terputus, kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Abu Dawud. OneCorp ni adalah sebuah syarikat berhad jaminan tanpa share. Setelah dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor sebagai Nazihas untuk menguruskan semua aset-aset ataupun saham-saham yang telah diwakafkan oleh Johor Corporation. Demi memastikan manfaat wakaf dapat disalurkan kepada kumpulan sasaran, hasil dividen dan pendapatan yang diterima daripada pewakafan tersebut telah disalurkan kepada 5 aktiviti tanggungjawab korporatnya.
OneCorp menguruskan rangkaian Masjid An-Nur di sekitar Johor Bahru dan Pasir Gudang. Masjid ini bukan sahaja berperanan sebagai pusat ibadah, malah ianya turut mengutamakan program-program keilmuan dan kemasyarakatan bagi memupuk semangat kesatuan di kalangan masyarakat setempat. Di samping itu, manfaat wakaf juga disalurkan untuk membantu pesakit-pesakit yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan pesakit luar dan dialisis di klinik wakaf An-Nur dengan bayaran minima di seluruh negara. Bagi mempertingkatkan ekonomi keusahawanan, OneCorp telah memperkenalkan program Pusat Wakaf Komuniti untuk melatih golongan sasaran melalui 2 program keusahawanan perintis, iaitu latihan kemahiran jahitan dan gunting rambut. Selain latihan kemahiran, OneCorp juga turut menyediakan pembiayaan perniagaan patuh syariah melalui dana niaga kepada usahawan mikro yang ingin mengembangkan perniagaan mereka. Jalinan Ukhuwah adalah program turun padang bersama pemimpin untuk mendekati masyarakat setempat melalui aktiviti kebajikan seperti gotong royong, pemeriksaan kesihatan percuma, pengimarahan masjid, serta penyerahan sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Brigade Wakaf ditubuhkan bagi membantu masyarakat dalam operasi mencari dan menyelamat apabila berlakunya bencana. Sumbangan tanggungjawab korporat ini turut diberikan semasa dalam keadaan aman melalui pelbagai aktiviti kemasyarakatan yang dijalankan sepanjang tahun. Selain itu, OneCorp merupakan perintis bagi program pensijilan mutawif yang dilaksanakan oleh Akademi Mutawif. Saya juga ingin melihat supaya OneCorp ini menjadi sebagai satu badan yang menjadi pilihan utama kepada mana-mana badan ataupun individu yang ingin mewakafkan harta mereka. Kita harapkan kita dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat keseluruhannya. Sesungguhnya, setiap wakaf menjana kebaikan. Assalamualaikum Cik Bahrin. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat Puan Ili. Okey, selamat datang kepada Cik Muhammad Bahrin Bakri, iaitu pengurus besar Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Okey, difahamkan yang Cik Bahrin ni dah 23 tahun berkhidmat di Jacob ya? Ya. Dan 4 tahun bersama Wakaf An-Nur. Itulah 4 tahun baru lagi lah kiranya kalau nak dibandingkan dengan orang yang lain itulah dalam proses menimba ilmu lagi insya-Allah. Okey, insya-Allah okey. Okey, sebelum saya nak serahkan saya punya serahkan mic ni lah kepada Cik Bahrin kan. Saya suka nak berkongsi dengan penonton sekalian yang bahawa Wakaf An-Nur dan juga Kausar Wealth Management adalah rakan strategik yang di mana kami bersama-sama dalam usaha dalam satu program yang hibah lil wakaf. Betul kan Cik Bahrin? Betul. Okey, aktiviti yang dilakukanlah adalah bual bicara hibah lil wakaf yang diadakan pada hari Ahad bersamaan pada pukul 12 tengah hari. Jadi pada penonton semua boleh bersama-sama untuk menonton page Wakaf An-Nur pada setiap hari Ahad pukul 12 tengah hari di bual bicara hibah lil wakaf. Okey. Sebelum tanpa berlengah lagi lah, saya serahkanlah kepada Cik Bahrin. Tapi saya nak ucapkan tahniah lah ke atas kejayaan Wakaf An-Nur mendapat award Best Islamic Microfinance Award daripada Global Islamic Finance Award, di mana ia menjadi satu titik pengukur lah kecemerlangan institusi wakaf yang sangat disegani dan berkaliber
Saya bangga tau Cik Marin, sebab saya ni daripada Johor Bahru juga. Jadi bila bercerita tentang wakaf Anur dia, wah bangga. Dengan segeranya saya suka sangat kan. Kan. Cik Marin berkudara di mana ni? Saya malam ni berudara di kampung menemankan bonda malam ni. Jadi esok pagi barulah bertolak ke Johor Bahru besok pagi insya-Allah. Okey, alhamdulillah lah masih dapat menjaga ibu kan. Bukan semua orang dapat peluang tersebut tau Cik Bahrin. Syukurlah alhamdulillah. Okey, saya serahkanlah kepada Cik Bahrin sebab ramai penonton nak tahu siapakah Wakaf Anur kan. Sejarah penubuhannya kan bagaimana dan apakah modul operandi Wakaf Anur. Dipersilakan Cik Bahrin. Alhamdulillah, terima kasih Puan Ili. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tamanya terima kasih Puan Ili dan tim daripada Kausar Wealth Management pada malam ini yang menjemput saya untuk berbicara berkaitan dengan saham abadi. Jadi yang ini adalah sebenarnya platform yang Wakaf Anur boleh sediakanlah dan berkait rapat sangat dengan tajuk tadi. Dan untuk menerangkan berkaitan dengan siapa ini Wakaf Anur. Wakaf Anur ni sebenarnya telah ditubuhkan pada tahun 2000. Secara tidak langsung sebenarnya pada tahun ini, tahun lepas lah dah adalah 20 tahun penubuhannya. Kiranya baru lagi lah dalam 2 dekad. Jadi kami telah meraihkan ulang tahun ke-20 ini dan program-program sambutan ulang tahun ini telah dilaksanakan dalam tempoh setahun lah daripada bulan Oktober tahun lepas hingga pada tahun Oktober tahun ini. Jadi yang Wakaf Anur ni pada awalnya sebenarnya penubuhannya diinisiatifkan oleh Johor Corporation yang dia berbentuk CLBG, Company Limited by Guarantee. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bagi menyuburkan semangat jihad bisnes khususnya di kalangan korporat agar dapat membina benteng terakhir ekonomi Islam yang lebih mampan dan menyeluruh. Jadi kami pada masa tersebutlah Johor Corporation mencari platform wakaf. Jadi ketika penubuhannya ni instrumen wakaf ni dilihat membina kemakmuran ekonomi bersama. Dia berbeza zakat. Zakat ni memang spesifiknya, tapi wakaf ni sebenarnya dia terbuka. Jadi oleh sebab itulah Johor Corporation mengambil inisiatif mewakafkan sebahagian daripada saham-saham korporat miliknya di listed company kepada Wakaf Anur. Untuk maklumat sebenarnya Wakaf Anur ni adalah nazir khas kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor bagi pengurusan wakaf saham sehinggalah ke hari ini. Jadi melalui sokongan Majlis Agama Islam Negeri Johor dan Johor Corporation, ahli lembaga parah yang begitu komited untuk meneruskan agenda wakaf ni serta barisan pengurusan terdahulu yang kita tidak lupakan telah menyediakan landasan perjuangan yang kukuh untuk kami membangun institusi ini ke tahap yang lebih cemerlang, mampan insya-Allah. Itulah sebenarnya Wakaf Anur untuk makluman para pendengar dan juga penonton semua. Secara ringkasnya begitulah Puan, siapa ini Wakaf Anur. Kalau ditanya modus operandinya sebenarnya kalau kita lihat pewakafan saham tadi itu adalah kita namakan sebagai ain ataupun analoginya adalah pokok. Jadi bila wakaf tadi kita analogikan kepada pokok, pokok itu akan berbuah. Tapi sebelum berbuah, peranan kami adalah untuk menyuburkan pokok tersebut. Kalau pokok tak subur, dia tak boleh berbuah ataupun berbuah sedikit saja. Jadi daripada pokok tadi tersebut, analoginya kami kena berperanan, diamanahkan untuk menyuburkan pokok tersebut ataupun ain wakaf tersebut untuk menghasilkan buah ataupun manfaat wakaf itu sebanyak yang mungkin.
untuk manfaat ummah. Itulah sebenarnya modus operandi kami. Dia menyuburkan setelah diberi nasihat, kami menyuburkan harta wakaf tersebut dan memastikan dia dapat berbuah atau memberikan manfaat ini kepada umum. Analogi lain saya boleh bawa adalah kalau syarikat berhad ke Sdn Bhd, bila ada keuntungan dia keluarkan dividen. Dividen itu balik kepada shareholder. Tetapi wakaf anur ini dividennya adalah kepada ummah. Bukannya kepada shareholder, tapi kepada ummah. Ini perbezaan ni lah. Itu buat permulaannya lah, Puan Ili. Cik Bahrin, ya, terima kasih Cik Bahrin. Cik Bahrin, kalau yang setahu saya lah, daripada saya baca lah kan, okey, nilai aset wakaf anur masa permulaan tu adalah 100, lebih kurang dalam 141 juta lah lebih kurang. Tapi sekarang kalau saya tengok dah ada lebih daripada 800 juta kan. Maknanya wakaf anur ni dia dah berjaya lah. Maknanya dia berjaya memakbul, produktifkan lagi apa aset yang telah ada kan. Jadi jangan, maknanya masyarakat tak boleh ragu-ragu lagi tentang wakaf anur. Bagaimana mereka menjaga harta kan yang diwakafkan oleh masyarakat kan, untuk memastikan apa yang hasrat kita sebagai pewakaf ni terlaksana lah sehingga macam kekal abadi lah kan, tanpa ragu-ragu kan. Betul tak Cik Bahrin? Betul. Itulah sebenarnya kalau macam tu itulah yang saya istilahkan tadi, peranan kami menyuburkan. Kalau kita lihat daripada AIN tadi ataupun pokok tadi 141 juta pada peringkat awalnya, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan doa masyarakat semua, dan juga dengan penuh rasa tanggungjawab kami untuk menyuburkan itu, sekarang ini bernilai lebih kurang dalam 800 juta lebih lah. 816 pada tahun 2000 audit tahun 2020, tetapi hingga kini sehingga September telah menjangkau ke 870 juta lah hampir. Okey. Kalau macam tu Cik Bahrin, daripada peningkatan kan daripada 141 juta kepada 800 juta, apakah aktiviti-aktiviti yang wakaf anur lakukan sepanjang operasi? Sebab mestilah ada aktiviti yang bagus kan. Sebab itulah penambahan daripada 100 juta ke 800 juta kan. Jadi mesti ada aktiviti-aktiviti yang dijalankan lah oleh wakaf anur. Boleh Cik Bahrin kongsikan bersama-sama penonton pada malam ini? Okey, ini yang sebenarnya peranan kami yang kedua. Bila mana AIN telah subur, sekarang dah berbuah. Bila dah berbuah ni, saya nyatakan tadi, ia adalah bentuk berdividen kepada ummah. Cuma dalam hal ini kami maklumkan 50% adalah dalam bentuk pelaburan semula. Kami kena laburkan semula. Sebab apa kena laburkan semula? Dia berbeza dengan zakat. Kalau zakat, dia one off, rolling. Setiap dapat, dia kena habiskan. Tapi wakaf anur dia kena organic grow. Jadi kami perlukan sebahagian daripada manfaat tadi tu, kami laburkan semula bernilai 50%. 45% kami agihkan kepada ummah. Yang ini saya kena tekankan, 45% kita bagikan kepada ummah dan 5% kami serahkan kepada MAIS, yang mana pihak MAIS pun, Majlis Agama Islam Negeri Johor, akan juga menyalurkannya kepada ummah. Jadi balik kepada soalan Puan Ili tadi itu, apakah aktiviti-aktivitinya? 45% tadilah dia pertamanya adalah dalam bentuk kebajikan am. Yang ini sebenarnya alhamdulillah saya pun pengurusi jawatankuasa penyaluran dana kebajikan am. Kalau dilihat seluruh Malaysia menikmati kemudahan ataupun manfaat ini dalam bentuk khasnya golongan yang memerlukan. Ada juga sekolah-sekolah yang memerlukan peningkatan orang tu, contohnya bantuan menaik taraf bilik darjah, contohnya perlukan projektor, masjid-masjid, seluruh Malaysia, rumah kebajikan dan juga NGO. Jadi ini kami menyalurkan sebagian daripada manfaat itu kita panggil kebajikan am.
Yang keduanya adalah pengurusan masjid. Kami mempunyai 6 rangkaian masjid An-Nur. Kita punya brand name tu rangkaian masjid An-Nur. Ada 6, 3 di Johor Bahru, 3 di Pasir Gudang. Yang mana pada masa ini kami berhasrat juga untuk menubuhkan ataupun membina masjid yang ketujuh, iaitu di Bandar Tiram, Masjid An-Nur Bandar Tiram. Jadi apa yang kami lakukan adalah kami sebahagiannya memberikan menanggung Imam Bilal, satu. Keduanya sebahagian daripada kos-kos operasi datangnya juga daripada manfaat wakaf ini, selain daripada tabung-tabung khas yang wujud di masjid-masjid tersebut. Selain daripada itu juga kita ada manfaat ini disalurkan dalam bentuk kesihatan. Seperti sedia maklum, kami mempunyai rangkaian klinik wakaf An-Nur yang berkolaborasi dengan KPJ, yang mana ada lebih kurang dalam 21 klinik dan 8 pusat dialisis. Sedia maklum, seperti dalam video tadi, charge minimal RM5 untuk kesihatan dan RM90 untuk dialisis. Yang ini ada di seluruh Malaysia. Dan seterusnya kami juga menyediakan pembangunan sosioekonomi, yang mana antaranya adalah pembiayaan mikrokredit. Kami ada semai, tunas, mekar, ini dalam RM3,000, RM5,000, RM7,000, dan juga ada benih sebenarnya. Benih niaga ni kami baru perkenalkan, yang mana kami bekerjasama dengan IKS untuk memberi pembiayaan untuk mereka memulakan perniagaan pengedaran sebagai ejen kepada IKS tersebut. Dan seterusnya ada juga kemudahan murabahat tawaruk. Ya, ini RM10,000 hingga RM20,000 ada dia punya kadar keuntungannya lah. Jadi kami juga dalam proses memperkenalkan yang kita panggil wakafpreneur, yang mana ini adalah inisiatif untuk melahirkan usahawan-usahawan sebagai penerima wakaf yang akhirnya mereka menjadi penyumbang wakaf ataupun pembayar zakat. Dan melalui pembangunan sosioekonomi juga, kami ada pusat wakaf community. Ada 2 kategori, iaitu jahitan dan juga gunting rambut. Yang mana jahitan ni kita sedia maklum, kita khususkan kepada ibu tunggal dan juga yang mereka yang golongan sasar, dan juga gunting rambut. Seperti sedia maklum, kalau kita lihat kedai di Malaysia ni, kebanyakannya adalah menjadi waktu kifayah kita untuk mewujudkan gunting rambut Muslim. Jadi ini adalah peranan-peranan kami. Selain daripada itu, ada program-program kemasyarakatan yang seperti Brigade Wakaf, yang mana Brigade Wakaf ni memberikan bantuan bukan saja apabila berlaku bencana, tetapi juga di dalam keadaan aman. Juga jalinan ukhuwah. Jalinan ukhuwah ni program turun padang ke daerah-daerah. Jadi dalam menyantuni masyarakat, yang mana kita akan berjumpa masyarakat, kita akan buat program yasin, tahlil dan sebagainya. Dan juga kita juga menyantuni golongan gelandangan serta mu'alaf. Ya, dan juga dalam kemasyarakatan ini juga kami menyediakan program mutawif, yang mana sehingga kini lebih kurang dalam 700 lebih mutawif telah ditauliahkan. Ini adalah antara manfaat-manfaat lah yang pihak Wakaf An-Nur sediakan hasil daripada ataupun buah daripada pewakafan tadi itu. Inilah yang kita salurkan, dan saya ingin tekankan di sini, dia tidak khusus di Johor. Dia bukan zakat. Dia tidak seperti zakat. Dia wakaf, kita manfaatnya itu dinikmati seluruh Malaysia. Itulah poin ini antara manfaat-manfaat yang saya boleh nyatakan. Okey, Cik Baharin, dulu kan saya masa tak tahu lagi lah pasal Wakaf An-Nur ni. Saya ingat Wakaf An-Nur ni dia cuma macam Cik Baharin cakap lah, cuma bagi pada ingat Johor je kan. Tapi bila dah saya tengok 21 klinik tu ada di Kelantan, ada di ada di negeri-negeri yang lain lah. Jadi selalunya bila saya suggest lah, okey boleh buat wakaf di Wakaf An-Nur, dia kata tu untuk Johor je kan. Tapi bila kita dah tahu macam ni, penonton semua dah tahu kan, maknanya Wakaf An-Nur ni bukan untuk orang Johor saja. Dia bersatu Malaysia ada. Maknanya dia klinik, pusat dialisis pun ada di Kelantan, di Negeri Sembilan pun ada kan, Cik Baharin, tak silap saya. Ada. Dan
kira manfaatnya banyak lah. Cuma masjidnya masih di Johor Bahru je lah kan yang dibuat kan. Ya, Tapi betul. mungkin dengan ramainya, dengan adanya lagi penambahan orang berwakaf dan juga nilai aset semasa yang mungkin makin mencecah lebih lah kan. Tak mustahil. Masjid pun akan dibuat di negeri lain kan, Cik Marin Betul tak? Makluman Puan Ili lah yang tadi kebajikan AM tadi tu, sebenarnya masjid seluruh Malaysia ni ada yang memerlukan, contohnya mereka ingin bina baru ataupun baik pulih ataupun upgrade bilik kuliah ataupun memerlukan fasilitis-fasilitis lain, mereka ada buat permohonan infra lah, khususnya yang berbentuk infra. Kami mempertimbangkan ni. Jadi benda ni kalau berkaitan dengan sebuah masjid, memanglah ada sekarang ni 6 rangkaian di Johor, tetapi dalam bentuk bantuan manfaat kebajikan AM ini, dia telah pun dinikmati seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak benda ni. Alhamdulillah. Semoga Wakaf An-Nur lebih bergerak aktif dan juga bertambah lagi jumlah mereka-mereka yang nak berwakaf lah dengan Wakaf An-Nur. Sangat digalakkan lah, jangan ragu-ragu tau kan kepada penonton semua. Okey, difahamkan Cik Bahrin, pihak Wakaf An-Nur semasa pandemik ni kan ada menjalankan aktiviti lah. Mungkin Cik Bahrin boleh kongsilah pada penonton semua apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Wakaf An-Nur dan juga berapakah jumlah dana yang telah diperuntukkan untuk aktiviti tersebut. Okay, semasa pandemik ni sebenarnya institusi wakaf ni adalah dilihat satu institusi ataupun platform yang mana di ke depan orang akan melihat selain daripada Majlis Agama Islam Negeri ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, tetapi dilihat wakaf adalah satu instrumen yang sangat penting dalam menghadapi contohnya pandemik ini. Jadi ingin tekankan juga di sini, bila platform wakaf ni dia tak ada stop rentas negeri pun. Dia all the time terbuka rentas negeri dia ni. Jadi antara aktiviti kami semasa pandemik ni seperti Puan sedia maklumlah, ramai yang terkesan di luar sana. Jadi golongan-golongan sasar ni kami biasanya berikan bantuan dalam bentuk bakul makanan. Jadi kalau tanya jumlah tu, sebenarnya dari segi jumlah yang menerima manfaat ni sekarang ni dah lebih daripada 30,000. 30,000 keluarga telah menikmati sumbangan daripada bakul makanan ni. Dan selain itu juga kami in total lebih kurang dalam 11 juta lah kami agihkan since pandemic March last year hingga 2021 ni, hampir 11 juta. So antaranya tadilah dalam bentuk bakul makanan dan juga kita bagi bantuan kepada frontliner, kita bagi ventilator mesin, kita bagi PPE, kita bagi bantuan makanan juga kepada frontliner ni. Jadi ini semasa pandemik. Jadi benda-benda macam ni memang kalau kita lihat even kerajaan pun mempunyai bajet yang agak terhad. Jadi kami berperanan sangat penting pada masa itu. Jadi kami tampil menyalurkan sumbangan tersebut. Selain daripada itu, contohnya Pusat Wakaf Komuniti, kami bagi pengecualian sewa kepada peserta-peserta incubator, manakala PWK Pusat Wakaf Komuniti Jahitan tadi tu membantu menjahit kelengkapan pelindung diri ataupun PPE. Manakala penerima pembiayaan dana niaga yang saya sebutkan tadi tu, kami bagi moratorium lah dalam tempoh 6 bulan. Manakala penyewa hartanah milik Kumpulan Wakaf An-Nur, kami berikan rebate sewa lah up to 30% to
50% lah. Ini antara inisiatif kami semasa pandemik. Di sinilah sebenarnya kita lihat platform wakaf sangat memberi impak yang besar kepada masyarakat during pandemik. 11 juta tu Cik Barin, satu jumlah yang besar tau sebenarnya kan. Jadi kalau Alhamdulillah lah, maknanya bantuan yang diberi oleh pihak Wakaf An-Nur sentiasa mengalir lah tanpa kira macam kalau saya lah sendirilah, kalau saya lah berwakaf di Wakaf An-Nur, saya rasa saya tak akan ragu-ragu lah tentang kaliber Wakaf An-Nur untuk menjalankan apa amanah yang diberilah oleh kepercayaan orang ramai kan. Jadi benda yang baik ini kan orang kata semasa kita hidup ni kan, kalau kita nak berniat berwakaf je, segerakanlah. Betul tak Cik Barin? Sebab kita dah nampak dah ni Wakaf An-Nur, kita dah nampak dah ni Wakaf An-Nur dia memang boleh jalankan tanggungjawab yang telah diberi, yang diamanahkan oleh masyarakat kan. Jadi jangan ragu-ragulah dengan Wakaf An-Nur. Jadi kalau macam tadi kan Cik Barin kata bakul makanan diberi sebanyak 30,000 keluarga. Ya, saya. Maknanya tu di Johor ke ataupun satu Malaysia ke atau macam mana Cik Barin? Dia ada yang di Kuala Lumpur. Biasanya kalau yang di luar daripada Johor, kami bentuk dalam bentuk bantuan tunai lah biasanya. Sebab kalau kita dari segi logistik agak sukar sikit bentuk bakul makanan. Melori-lori nanti. Betul lah kan. Tapi kalau macam kalau yang macam yang Cik Barin ada cerita lah tentang pusat mengajar gunting rambut kan. Jadi kalau macam saya tanya ni lah, kalau macam kita nak masuk lah, macam dia adakah dibuka secara terbuka ke? Maknanya siapa-siapa je boleh belajar di pusat tersebut ke, ataupun kena buat permohonan ke, atau macam mana Cik Barin? Okey, untuk pusat wakaf komuniti gunting rambut, kita ada kita buka permohonan ni sebenarnya sebab dia ada sesi. Sesi dalam satu sesi tu mengambil tempoh dalam 3 hingga 4 bulan. Jadi kalau katalah dalam website kami di Wakaf An-Nur ada di situ kami tunjukkan bahagian permohonan untuk peserta gunting rambut contohnya. Jadi benda ni cuma dia ikut jadual ni, sama ada dia dapat sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Sebab dalam setahun ni kita tak boleh buat banyak kali. Sebab satu sesi mengambil lebih kurang dalam 3 hingga 4 bulan benda tu. Okey, saya tanya ni sebab mana tahu kalau usia macam saya ni masih boleh diterima ke kan? Kita tak tahu. Manalah tahu kan Cik Barin. Okey, tapi maknanya sangat-sangat dialu-alukan. Sebab apa? Puan Lily, kalau kita lihat, Puan Lily kalau nak gunting rambut untuk wanita ni, kami sedang berusaha lah ke arah tu. Kebanyakannya gunting rambut sekarang ni lelaki, tapi pihak sosioekonomi, unit sosioekonomi sedang mempertimbangkan untuk mewujudkan pusat gunting rambut wanita. Kalau kita lihat, bukan Puan Lily lah, isteri saya pun kadang nak pergi gunting rambut, tengok kanan kiri memang sukar benda tu kan. Last, bang, ambil pergi gunting itu je lah. Tapi kadang-kadang nak rasa berpesen juga kan. Jadi ini antara cabaran dan kami cuba ke arah itulah. Yalah kan, sebab sekarang ni maknanya peluang yang diberi oleh Wakaf An-Nur ni ramailah boleh ambil peluang tersebut lah kan. Sebab macam memang susah Cik Barin kalau nak dapatkan pusat gunting rambut muslimah orang kata kan kat sini. Jaranglah ada. Kalau ada pun tak banyak lah kan. Jadi kepada penonton kalau ada berkeinginan lah untuk mempelajari cara nak gunting rambut kan, ataupun memasak ada juga kan Cik Barin? Memasak buat masa ini belum ke arah itu lagi lah Puan. Tapi kami memang sedang mencari strategi partner lah. Sebab kami perlukan sediakan facilities. Gunting rambut kami memang dah sedia ada dengan dia punya kursi
gunting rambutnya macam dekat salon tu lah, macam di barber tu. Tetapi untuk memasak ni memang pihak lembaga pengarah kami ada mengusulkan juga, tetapi kami cuba berkolaborasi supaya benda ni bila masak bukan setakat masak tetapi produk itu boleh dijual dengan pihak IKS ataupun strategic partner tadi lah. Okey. So pada para penonton sekalian, kalau ada yang berminat bolehlah tengok di website Wakaf An-Nur, ya? Betul? Yep, betul. Okey. Daripada aktiviti-aktiviti yang dibuat, ya Cik Bahrin, jelas menunjukkan yang masyarakat kita ni perlu tahulah tentang kemampuan Wakaf An-Nur, dan diorang tahu yang mana Wakaf An-Nur mempunyai pengurusan yang profesional lah, dan produktif dan juga telus. Betul tak? Telus. Pada saya telus tu sebab kita boleh nampak duitnya pergi ke mana kan. Accounts pun akan dicek kan, maknanya jadi di audit kan. Jadi tak ada profesional tu nampaklah kat situ. Okey, kalau banyak sebenarnya sumbangan yang telah diberikan, yang disalurkan oleh Wakaf An-Nur ni yang saya tengoklah. Mungkin Cik Bahrin boleh kongsikan tentang apakah bentuk-bentuk dana yang diterima oleh Wakaf An-Nur. Adakah melalui harta saja ke, cash saja ke, adakah ia boleh diberi sekarang masa hidup ke ataupun selepas meninggal ke. Jadi mungkin Cik Bahrin boleh sharekan lah supaya penonton semua tahu apa tindakan mereka yang mereka perlu buatlah untuk berwakaf. Terima kasih Puan Ili. Suka saya ingin menyentuh sedikit berkaitan dengan ketelusan tadi. Sebelum saya ulas soalan Puan Ili ni, berkaitan dengan ketelusan, pihak kami menerbitkan laporan tahunan setiap tahun. Ada maklumat-maklumat kewangannya, maklumat agihan manfaat dia di annual report tersebut. Begitu juga benda ni kami attachkan dalam website kami. Sesiapa boleh melihat website kami di wakafanur.com untuk melihat apa bentuk aktiviti sumbangan yang kami salurkan. Okey, berbalik kepada soalan Puan Ili ni berkaitan dengan sumbangan-sumbangan apa yang telah Wakaf An-Nur terima. Untuk permulaannya seperti dia nyatakan tadi, peringkat awal kami menerima secara eksklusif iaitu pewakafan saham daripada Johor Corporation. Pewakafan saham syarikat milik Johor Corporation. Daripada situlah kami sebenarnya telah pun mengembangkan daripada 141 juta hingga kepada 800 juta lebih, dan kemudiannya kami teruskan produk wakaf ni melalui pewakafan saham tetapi secara inklusif, iaitu pada tahun 2017 kami memperkenalkan wakaf saham Lakin Sentral. Dia kita panggil WPO. Kalau biasa kita panggil IPO, Initial Public Offer, tapi ini wakaf public offer. Maknanya apa? Puan Ili membeli tawaran saham tersebut, tetapi Puan Ili menghujahkan saham tersebut diserahkan kepada Wakaf An-Nur. Dalam keadaan biasa, Puan Ili memegang saham, tetapi keadaan WPO ni berbeza. Dia menghujahkan, mewakafkan saham tersebut kepada Wakaf An-Nur. Jadi pada tahun 2017 kami lancarkan wakaf saham Lakin Sentral bernilai 850 juta unit, bernilai 10% sesaham bersama lebih kurang dalam 85 juta. Itu pada tahun 2017. Dan kemudiannya kami pada tahun 2020, pada tahun inilah pada bulan Mac kami melancarkan berkolaborasi dengan permodalan Mara Berhad, yang mana kami melancarkan unit trust yang dipanggil PMB An-Nur Wakaf Income Fund ataupun ringkasnya PAWIF, yang mana mereka sebagai fund manager
menerbitkan unit amanah yang mana unit amanah tu kekal kepada owner. Tetapi apabila ada dividen, dividennya tu 30% diwakafkan kepada wakaf An-Nur. Jadi pelabur still dapat 70% from the dividend. Ini adalah dalam bentuk pewakafan unit trust. Kemudiannya saya seperti sedia maklum bekerjasama dengan pihak Kausar, kita memperkenalkan hibah lil wakaf dengan syarikat takaful, syarikat pengurusan harta, supaya kami berharap agar kekayaan umat Islam ini terus dapat dilindungi dan disuburkan melalui instrumen wakaf. Jadi apa yang sebenarnya dengan hibah lil wakaf melalui takaful ataupun pengurusan harta ni, kami pun menerima sebenarnya hibah lil wakaf ni dalam bentuk tunai. Tunai. Yang ini kalau biasanya orang kalau Majlis Agama Islam dia terima wakapan dalam bentuk hartanah, tapi kami menerima dalam bentuk tunai. Jadi kalau dah hartanah ni biasanya kami akan jualkan dulu. Jadi dalam hal soalan Puan Ili tadi, hibah lil wakaf semasa hidup, hibah lil wakaf selepas meninggal dunia. Jadi kalau merujuk kepada hibah lil wakaf semasa hidup ni, biasanya berbentuk tadilah, berbentuk tunai. Maknanya kalau ada tanah dijualkan, dibagi pada kami, untuk kami jadikan dia sebagai wakaf. Hibahkan kepada wakaf An-Nur, tapi wakaf An-Nur bertanggungjawab menjadikan dia sebagai ain wakaf. Jadi manakala dengan syarikat takaful ni, those yang mempunyai polisi, biasanya dia buat absolute assignment. Kalau biasanya waris akan dapat. Tetapi dalam hal ini biasanya kalau dalam bentuk takaful ni, mungkin 30% sehingga 30% bila meninggal dunia nanti, manfaatnya itu dinamakan atas nama wakaf An-Nur. Untuk kami jadikan dia sebagai ain wakaf. Begitu juga dengan pengurusan harta. Jadi dalam pengurusan harta ni, bila melakukan buat pengurusan harta, mungkin di situ juga adalah peluang untuk pihak para penonton berwakaf kepada wakaf An-Nur. Hari ini sebenarnya kalau saya ada tunai, saya maaflah ini merujuk pada diri saya sendiri. Kalau ada 50,000 tunai, fikir mungkin 50 kali kot nak bagi dekat wakaf An-Nur. Tapi kalau dalam pengurusan harta ataupun takaful, masa tu sebenarnya kita dah tak fikir. Kita pun di alam barzah. Tetapi kita telah menguruskannya semasa hidup untuk buat hibah lil wakaf. Jadi kalau dalam bentuk takaful ke pengurusan harta, masa tu kita dah tak terfikirlah. Mudah-mudahan insya-Allah di alam barzah itu dah tiba-tiba ada spotlight datang mengalir kepada kita. Itu adalah antara hibah lil wakaf. Jadi dalam bentuk takaful tadi up to 30%, begitu juga dengan pengurusan harta. Itulah antara yang saya boleh nyatakan, Puan, produk-produk yang ataupun penerimaan yang wakaf An-Nur terima pada hari ini. Cik Baharin, saya tertarik dengan yang tadi tu, yang pasal produk investment unit trust, PNB An-Nur wakaf income fund. Yep. Sebab yelah biasalah kan orang selalu buat investment, tapi bila keuntungan tu kita wakafkan sebanyak 30%, jadi dia tak nampak sangat kan. Macam Cik Baharin kata, 50,000 nak wakaf ni fikir banyak kali kan. Tapi bila kita buat investment, bila dia tolak 30%, kita pun tak perasan sangat duit kita tu pergi disalurkan ke wakaf An-Nur kan. Adakah maknanya penolakan tu akan dibuat setiap tahun, maknanya setiap kali dividen dikeluarkan, seterusnya sehingga selagi akaun fund tu masih ada? Maknanya klien tidak keluarkan duit dia ke macam mana? Maknanya selagi usia fund tu adalah dimiliki oleh klien. Betul. Selagi mana dia biasanya cukup setahun perakaunan,
dia akan dilihat dari segi keuntungannya, daripada keuntungan tu sebagainya masuk ke reserve dan sebagainya akan declare dividen. Jadi maknanya setiap tahun akan buat pengisytiharan dividen dan 30% itu akan diberikan kepada Wakaf An-Nur dan Wakaf An-Nur bertanggungjawab menjadikan ain supaya dia menjadikan pokok dan mudah-mudahan kami menyuburkannya tiap tahun dan dia mudah-mudahan dia terus berbuah dan buahnya itu mengalir sepanjang masa setiap tahun untuk dia agihkan kepada ummah. Suka di sini sebenarnya Puan, saya kongsi jugalah. Kalau kita tadi dalam video kita sebut hadis Bukhari kan, 3 harta yang terus berkekalan setelah kita meninggal dunia. Tetapi dalam surah Al-Munafikun pun kalau kita nak berkongsi pada malam ini, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa akum minas solihin, dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, dia itu maknanya kitalah yang telah meninggal dunia. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan masuk orang-orang yang soleh. Andainya bila kita dalam ayat ni, dalam ayat Quran, ayat Munafikun, dia telah nyatakan pun, bila kita telah meninggal dunia nanti, sebenarnya kita kalau boleh nak mohon kepada Allah kita supaya kematian kita ni ditunda. Atas sebab apa? Untuk kami, untuk kita bersedekah. Sebab dengan bersedekah inilah antaranya yang terus mengalir walaupun kita di alam barzah. Jadi ini ingatan untuk saya dan juga untuk penonton semualah. Alhamdulillah, semoga para penonton pada malam ini di page Kausar Wealth Management dan juga di page Wakaf An-Nur mendapat sedikit sebanyaklah input dalam minda kita bahawa wakaf lah, kita kena buat wakaf semasa kita masih hidup ni kan. Sebab kalau dah terlepas, dah tak boleh buat apa-apa lah kan. Betul kan? Kalau itu. Jadi Cik seperti ayat Munafikun tadi lah. Kan? Okey, Cik Bani, katalah yang contohlah yang macam Larkin Central Property tu, kalau masa kita buat macam masa tahun 2017 tu ada buat wakaf saham Larkin Central. Waktu tu saya, kalau saya sekarang lah mungkin saya dah buat juga, tapi adakah macam Wakaf An-Nur ada perancangan lah untuk membuat lagi? Sebab mungkin waktu 2017 tu masyarakat tak berapa tahulah, bukan tahulah, macam masyarakat tak berapa ada inisiatif lah nak buat wakaf. Jadi mungkin Wakaf An-Nur ada perancangan nak buat seperti juga wakaf saham Larkin Central kan, buat offer kepada masyarakat kan. Ada tak plan-plan tu? Mungkin para penonton kita nak tahu kan, mana tahu boleh sekarang dah boleh simpan duit kan, nak berwakaf. Alhamdulillah, sebenarnya Puan Ili mengingatkan saya sebenarnya terlupa. Poin ini sangat penting. Sebenarnya Wakaf An-Nur ni kalau kita lihat tadi sebenarnya nazir khas bagi nazihat untuk pewakafan saham. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni dah macam-macam bentuk nazir khas yang telah diberikan kepada kami. Pewakafan saham. Pewakafan saham ni sebenarnya MOF, Kementerian Kewangan Malaysia pun sebenarnya telah memberikan pengacuran cukai untuk tahun 2021 hingga 2023, 3 tahun ni 10% daripada aggregate income untuk individu dan juga syarikat. Biasanya kalau kita dengar syarikat dapat 10%, individu 7% from the aggregate income. Tapi kali yang diberikan kepada kami untuk tempoh 3 tahun ni adalah 10% for individu and or syarikat daripada aggregate income
sebarang pewakafan saham. Jadi kami sedang berusaha doakan kami untuk kami berhubung dengan pihak Bursa Malaysia. Minta doa daripada penonton sekian sebab ini adalah antara inisiatif baru yang kami cuba terokai, dan sebenarnya kami pun kepakaran kami dalam pewakafan saham. Jadi sekiranya katalah Puan Ili ke Cik Kem ke Haji Arifin ke ada saham TNB 20 lot contohnya yang patuh syariah, kami sebenarnya boleh menerima pewakafan saham tersebut. Cuma kami berhubung dengan Bursa Malaysia ini dari segi kaedah mekanisme transferring of ownership of share itu tadi, pemindahan saham tadi itu kepada pihak kami. Jadi dari segi bidangnya, skopnya memang wakaf An-Nur ini Nazihat Pewakafan Saham. Ya, kalau tadi eksklusif Johor Corporation daripada anak, tapi 2017 kita buka inklusif kepada pihak awam, tapi Lakin Sentral. Tetapi lepas ni kami cuba menerokai doa daripada para penonton dan juga tim daripada kawasan dan juga masyarakat supaya ini part of the ESG. Jadi kita minta supaya pihak bursa mempertimbangkan supaya dalam konsep sekarang ni diperkenalkan environmental, social and governance ni, ini adalah wakaf adalah satu platform sebenarnya. Jadi kalau boleh, kalau katalah tadi saya bagi contoh tadi ada 20 unit TNB, mungkin kita boleh terima 2 ke 3 ke 5 lot untuk diwakafkan kepada wakaf An-Nur. Jadi doakan yang itu. Pihak kami insya-Allah ada bincangan lanjut dengan pihak bursa pada minggu hadapan. Doakanlah benda tu. Jadi kalau ada tu nanti Puan Ili sekarang ni ada pegang saham apa? Kalau ada saya nanti boleh ada, hubungi saya. Nanti kan orang tahu pula kan, tak boleh lah PNC lah. PM tepi tak apa. Okay. Oh, maknanya terbuka lah, tapi dia masih dalam perbincangan tapi di peringkat akhir lah. Ya, betul. Mekanisme saja sebenarnya. Mekanisme macam mana untuk perpindahan. Sebenarnya kita dah nampak jalan. Jadi cuma kita nak formulasikan benda tu. Maknanya para penonton sekalian, masih ada peluang lah kalau pada mereka yang ada mempunyai saham berlot-lot kan. Jadi bolehlah diwakafkan 1 atau 2 lot kepada wakaf An-Nur untuk manfaat diri kita. Orang kata saham akhirat kan. Selalu je saham akhirat. Supaya tadi Cik Barin kata apa, di alam kubur lampu spotlight. Saya suka cakap lampu gelap-gelip, lap-lip. Jadi terang sikit, meriah sikit kan, macam hari raya kan. Jadi itu adalah salah satu kenapa kita kena berwakaf dengan apa harta yang kita ada lah sekarang ni. Okey, seterusnya Cik Barin, saya ingin macam tadi, maknanya pemberian tu boleh diberi semasa hidup lah, sama ada daripada segi cash ataupun kalau kita bagi rumah, dia akan wakaf An-Nur akan menjadikan dia menjual rumah dan ini menjadikan cash lah supaya mudah untuk menjalani aktiviti-aktiviti di wakaf An-Nur lah. Okey, kalau untuk di dalam bidang pewarisan pula, saya suka nak terangkan kepada penonton semua di mana di Kausa kita penonton boleh membuat berniat untuk buat wakaf, tapi dia akan dibuat selepas kematian. Katalah contohlah kita buat hibah, dia ada dua solusi Cik Barin, buat hibah ataupun buat wasiat 1/3. Buat hibah kita buat sekarang lah, di mana hibah ni maksudnya ada hadiah yang kita beri atas dasar kasih sayang kepada tanpa balasan. Jadi kita niatkan, contoh kalau macam saya niatkan nak menghibahkan rumah saya kepada wakaf An-Nur. Jadi saya dah buat proses tu semua sekarang lah. Cukup rukun, maknanya dah ada pemberi, penerima, harta yang saya nak bagi kan, dan juga qabat, maknanya akad tu dah berlaku. Jadi rumah tu
Contoh sekarang ni kalau saya berniat wakafkan rumah, rumah ni masih hak saya, maknanya saya boleh duduk lagi di rumah. Tapi selepas kematian rumah dia adalah menjadi milik wakaf An-Nur lah. Jadi di sini penonton kita boleh buat begitu. Maknanya kadang-kadang ada yang klien lah, pelanggan saya pun begitu, maknanya dia berniat untuk berwakafkan rumah. Jadi dia buat sekarang, hibahnya dibuat sekarang, tapi pelaksanaannya maknanya penerimaan oleh wakaf An-Nur selepas meninggal. Begitu juga kalau wasiat 1/3. Jadi solusi ada dua pilihan lah, sama ada nak buat hibah ataupun wasiat 1/3. Tapi wasiat 1/3 ni dia ada hadnya, maknanya tidak melebihi 1/3 lah. Wasiat 1/3 ni adalah wasiat yang boleh diberi kepada bukan waris. Maknanya kalau kita nak berniat bagi pada buat wakaf, contoh cash lah. Saya suka selalu saya advise saya punya pelanggan untuk buat EPF, KWSP. Wakafkan, wasiatkan EPF-nya. Contohlah ambil 20,000, buat wasiat 1/3, diwakafkan kepada wakaf An-Nur. Jadi benda tu bila lepas kita meninggal, duit tu 20,000 akan direct lah diberikan kepada wakaf An-Nur. Sebab benda ni contoh wakaf ni untuk kita, amalan untuk kita. Jadi better kita sebaik-baiknya kita buat sekarang kan. Betul Cik Barin Betul. Okey, Jangan kalau terlambat. ada yang jangan menyesal kan. Okey, kalau macam ada penonton-penonton ni yang mahu mengambil peluang, tiba-tiba terfikirlah, saya kena buat tindakan hari ni, boleh kembali balik kepada pengenal jika anda dijemput untuk hadir oleh pengenal anda, ataupun ada borang yang telah diisi, yang telah disediakan oleh bahagian admin di ruangan chat. Boleh tengok siapa boleh isikan borang tersebut. Nanti kami pihak Kausar akan membuatkan persiapan lah, maknanya apakah tindakan-tindakan yang perlu dibuat oleh anda semua untuk berwakaf di wakaf An-Nur. Selain daripada boleh ke macam direct kepada wakaf An-Nur pun boleh kan juga kan Cik Barin? Boleh Puan, kalau direct ni bolehlah hubungi kami di talian 07 2972 692. Saya ulangilah Okey, boleh lagi sekali? 07 2972 692. Itu direct kepada pihak kami lah sebenarnya. Okey Cik Barin, sekejap saya nak tengok chat ni. Nampak bukan main panjang lagi kan. Ramai yang mendoakan wakaf An-Nur ni. Semoga berjaya. Semoga usaha wakaf An-Nur ini dipermudahkan. Sedekah adalah daripada Kausar Wealth. Sedekah adalah antara amalan yang terus mengalir buat seorang Muslim. Daripada Muhammad Razin, dia beritahulah. Intan cakap, buah yang sentiasa berbuah untuk ummah dan manfaat yang berterusan perlu dibuat. Indah sungguh kan. Jadi apa kata kita berehat sebentar, pesanan penaja daripada Kausar Wealth Management. Kita rehat dulu. Okey. Kesedaran masyarakat Islam mengenai harta yang tidak dituntut dan berkut ini semakin meningkat. Kausar Wealth Management. Kausar Wealth Management. Perusahaan Kausar Wealth Management Senin Berhad.
Alhamdulillah, kita jumpa lagi ya Cik Baharin. Cik Baharin, tadi saya ada nak tanya sikitlah tentang boleh bercerita sikit tentang yang Best Islamic Microfinance Award tu. Okey. Okey, Kan? boleh. Alhamdulillah, kami telah pun menerima daripada GIFA, Global Islamic Finance Award untuk kategori microcredit Islamic pada tahun 2020, kalau tak silap saya. Yang ini adalah atas usaha Wakaf An-Nur ke atas aktiviti tadi itu, dana niaga, pemberian kemudahan mikrokredit kepada golongan SASA, khususnya biasanya dalam kategori B40 lah, yang berbentuk semai tadi itulah, benih dan segala-galanya. Dan keduanya juga adalah dalam bentuk aktiviti Arhano. Wakaf An-Nur mempunyai syarikat anak yang kita namakan sebagai Maruah Emas Sinar Merhad. Namun kini dalam proses penukaran namanya kepada Wakaf An-Nur Gold Sinar Merhad. Jadi ini adalah sebenarnya Ar-Rahnu ini adalah juga dalam bentuk aktiviti mikrokredit, pembiayaan kepada pihak yang memerlukan melalui proses gadaian dan pajakan. Jadi inilah ada pengiktirafan oleh pihak GIFA ke atas aktiviti kami, khususnya kepada golongan-golongan sasar ataupun yang berpendapatan rendah. Inilah yang telah mendapat pengiktirafan di mata mereka ke atas usaha Wakaf An-Nur, membantu golongan-golongan B40 dan juga asnaf ni. Satu pencapaian yang hebat Cik Baharin. Alhamdulillah, ini dengan izin Allah lah. Ini sebenarnya berkat daripada doa daripada pewakaf, daripada ummah semua. Kami cuba melaksanakan yang terbaik lah benda ni, insya-Allah. Cik Baharin, kalau tadi kan yang Cik Baharin ada cerita tentang macam mana cara untuk menyalurkan dana kepada pihak One-Corp, daripada pihak Wakaf An-Nur, adakah contoh tadi saya tanya, adakah boleh terus kepada pihak Wakaf An-Nur ataupun ada cara lain yang boleh dibuat selain daripada terus ke Wakaf An-Nur? Saya rasa bila kita berkolaborasi contohnya dengan Kausar ini, jadi sebenarnya mungkin pihak Kausar sendiri dengan klien-klien Kausar ataupun klien-klien baru ni yang berhasrat untuk membuat pewarisan harta ni, ya, mungkin ini adalah satu kifayah ejen di peringkat Kausar untuk memperingatkan adakah semuanya nak diserahkan kepada waris. Jadi bagaimana pula untuk membina saham abadi tuan? Tak teringin ke untuk sebahagiannya membina saham abadi ni? Jadi di sini ni pelanggan yang sedia ada melalui Kausar, Wasiat Shop dan juga syarikat Kaful yang kami berkolaborasi, kami mensarankanlah untuk membuka minda mereka sedikit agar pewarisan ni dapat disalurkan sebahagiannya untuk membina saham abadi. Jadi kalau nak bertanya dengan saya, adakah boleh melalui Wakaf An-Nur? Sebenarnya dengan agensi-agensi seperti Kausar ataupun syarikat-syarikat takaful, mereka boleh berhubung, khususnya mereka yang telah ada kolaborasi dengan Wakaf An-Nur. Jadi sebenarnya platform banyak yang kami buka, tawarkan kepada para penonton dan juga ummah di luar sana untuk membuat hibah lil wakaf ni. Hibah lil wakaf semasa hidup, hibah lil wakaf selepas kematian. Sebenarnya ruang banyak. Jadi kalau rasa mesti ragu-ragu tu, bacalah ayat Al-Munafikun tu, ayat 10 tu tadi tu. Sebab di situ telah diperingatkan. Sebenarnya kalau kita boleh nak mohon kepada Allah, nak
tunda sikit kematian agar kita dapat bersedekah atau berimpak ataupun berwakaf. Jadi ini sekali lagi ini peringatan untuk saya dan juga para penonton. Terima kasih Cik Bahrin. Suka saya ingatkanlah sebab mungkin di dalam penonton ni ada juga yang da'i mawari lah, yang macam saya. Kausarian semua, bolehlah mulai hari ni kalau kita jumpa klien kita, boleh kita terangkan kepada mereka, kita cadangkan untuk mereka, buka minda mereka bahawa digalakkan untuk mereka membuat wakaf ke atas harta yang mereka miliki. Contoh macam tadi, mungkin nak bagi cash ada ragu-ragu kan, tapi kita boleh suggestkan EPF, KWSP kan. KWSP kita pun kita dapat lepas umur kita 55. Jadi kita tak tahu kematian kita ni bila. Jadi kita kita cadangkan pada klien kita untuk membuat wakaf melalui wasiat 1/3. Tak kisah berapa. Saya selalu beritahu klien saya, 5,000 boleh, 10,000 boleh kan, 20,000 boleh. Dia tak, jumlah tu tak penting. Yang penting kita buat tindakan. Jadi mungkin pada kasarian yang berada di dalam page hari ini, di dalam bicara pewarisan pada malam ini, ataupun di dalam page Wakaf An-Nur, kalau dah ada terdetik hati untuk membuat wakaf hari ini, terus je buat. Dan ada borang yang diisikan, yang boleh diisikan, dan pihak admin akan membantu mereka untuk mempermudahkan lagi tindakan mereka. Okey, saya rasa Cik Bahrin, kita pun dah sampai ke penghujung ni lah masa kan. Jadi saya boleh Cik Bahrin, saya akan buat satu kesimpulan lah. Saya dulukan dululah kepada Cik Bahrin, lepas tu saya akan buat penutup. Silakan Cik Bahrin. Terima kasih Puan Ili. Sebenarnya kalau nak menggulung apa bual bicara kita pada malam ini, sebenarnya kita menawarkan hibah lil wakaf kepada para penonton dan orang ramai di luar sana kepada Wakaf An-Nur, yang mana kami sebenarnya Puan Ili di peringkat Wakaf An-Nur ni kami mempunyai beberapa, talking about governance, ada jawatan kuasa pelaburan, ada jawatan kuasa syariah, ada jawatan kuasa tender, dan jawatan kuasa audit dan risiko, yang mana strukturnya adalah seperti corporate yang lain, dan dan seterusnya kita laporkan ke pihak lembaga pengarah. Jadi dalam hal ketelusan bagi memastikan kesuburan harta wakaf ini terus subur dan juga terus bagaimana berbuah dan buah itu dapat diagihkan kepada ummah, sebenarnya ini tanggungjawab yang besar dan berat kepada kami. Tapi atas dasar kewajipan tadi, maknanya kami menyahut cabaran untuk sama-sama meluaskan lagi kaedah-kaedah pewakafan ni melalui hibah lil wakaf ni, melalui pewarisan, melalui takaful dan sebagainya. Jadi saya menyeru pihak di luar sana untuk tidak bertangguh, sebab rahsia Allah ada 3. Kita tak tahu bila kita punya, saya sebut jodoh dulu ya. Jodoh kita tak tahu. Rezeki kita tak tahu. Tapi yang ketiga, kematian pun kita tak tahu. Jadi kalau kita tunda, wallahu alam, bila kita ni akan hidup sampai bila kita tak tahu. Jadi inilah ruang yang cuba Wakaf An-Nur tawarkan kepada pihak awam. Akhir kata, sebenarnya saya ingin memohon ribuan ampun dan maaf sekiranya ada keterlanjuran bahasa ataupun bahasa yang kurang enak didengar. Jadi saya memohon ribuan ampun maaf sekali lagi, dan mudah-mudahan lah kita dapat terus menyuburkan wakaf di Malaysia ini. Seperti tadi video daripada pihak Kausar sendiri, banyak harta wakaf yang telah beku. Jadi sayang sebenarnya benda ni kalau kita lihat di luar sana, contohnya di Turki, di Mesir, benda ni dapat disuburkan. Even saya pergi ke Dubai, mereka sekarang telah menjadi culture. Agak malu jika waris itu tidak membuat pewarisan sebahagian daripada hartanya untuk diwakafkan. Jadi benda ni mudah-mudahan satu hari ini akan menjadi budaya untuk di kalangan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih sekali lagi kepada pihak Kausar memberi peluang kepada Wakaf An-Nur
menyebut kami dalam bual bicara parlimen ini berkaitan dengan siapa itu Wakaf An-Nur dan juga program hibah lil wakaf untuk kita membina saham abadi. Sekian, terima kasih daripada saya, Puan Ili. Terima kasih Cik Marin. Okay, Wakaf An-Nur adalah satu institusi yang holistik lah untuk uruskan harta wakaf secara profesional dan juga berterusan. Walaupun kita kira pewakaf ni dah tak ada di dunia lagi kan. Jadi dengan pengalaman selama 20 tahun untuk uruskan wakaf ni, masyarakat tak perlu ragu-ragu lagi lah untuk berwakaf di Wakaf An-Nur. Manakala di Kausar pula, kami dapat membantu masyarakat untuk dengan memberi solusi yang terbaik dalam membuat wakaf, sama ada melalui hibah ataupun wasiat 1/3. Tujuannya hanya satu, membina saham abadi. Kan? Hibah lil wakaf, membina saham abadi. Okay. Dengan ucapan terima kasih kerana Cik Marin sudi berada di Bicara Pewarisan. InsyaAllah pada masa akan datang kita bertemu lagi. Mungkin di rancangan yang lain lah. Mana tahu kan. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang lain, penonton sekalian, jangan lupa untuk berada di untuk tonton rancangan live Hibah Lil Wakaf Bual Bicara di page Wakaf An-Nur setiap hari Ahad pada pukul 12.30 hari dan juga Bicara Pewarisan pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.